أعوذ بالله السميع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita untuk bersua lagi pada bulan Julai. Yang mana saya dah maklumkan kita khabar gembira kita. Kita dapat buat kelas 13 sesi maksimum. Yang mana insya-Allah lah bertambahlah ilmunya insya-Allah. Kita fokus pada ilmu. Yang lain datang sebab ilmu itu adalah rezeki dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberkati insya-Allah. InsyaAllah kita ada 13 sesi. InsyaAllah saya cuba usahakan untuk 13 sesi tersebut. Tapi yang penting saya nak kerjasama daripada kalian jugalah untuk sama menyokong. Tak jadi kalau saya seorang je 13 sesi, kalian satu sesi pun tak join. Maknanya kena follow lah 13 sesi tersebut. Yang mana sasaran saya sebelum Hari Raya Aidul Adha, iaitu 20 hari bulan, kita dah settle. Saya nampak duk fikir-fikir tadi, duk fikir sekarang ni. Sekarang ni ayat PK itu penting ni. Kalau kat sana PKPD, kat sini pun PKPD, tadi pun duk PK tadi. Kita buat setiap hari insya-Allah. Kalau tak malam, kita buat pagi. Kalau tak pagi, buat tengah hari, petang lah selepas Zuhur ataupun selepas Asar. Mana-mana, tiap-tiap hari insya-Allah. InsyaAllah, melainkan kalau ni pun hari Ahad lah. Ataupun mungkin hari Ahad tu kita buat malam je. Sebab saya Ahad tak bertugas. So kita boleh malam, boleh buat lah insyaAllah. Okay. Macam Selasa ni dekat ni, saya ada kuliah di masjid. Online juga. Jadi kita buat pagi lah. Ataupun tengah hari ataupun petang. Itu maksud dia. Maknanya kalian, saya mohon untuk sama-sama luangkan masa untuk 13 hari ataupun sebelum 20 hari bulan ini, luangkan sedikit masa. Macam biasa saya cakap, yang penting sekali adalah kalau rasa tak mampu nak join, nak dengar daripada A sampai Z, yang penting pak dulu. InsyaAllah, InsyaAllah kalau tak ada masalah, saya akan uploadkan muat naik rakaman yang kita buat pada setiap kelas insyaAllah, yang mana kalian nanti boleh tengok balik. Kena tengok balik lah, kena amanah lah. Okay. Jadi insyaAllah pada malam ini kita nak mula baca iaitu fiqh tahap kedua. Okay, mungkin ada pelajar-pelajar baru yang tak dapat lagi buku ni. InsyaAllah nanti saya cuba ikhtiarkan. Okay. Ada yang online-nya ada, tapi beratlah filenya. Ya, sebab saya yang buat sendiri. Saya scan, saya upload sendiri. Adalah kat Google Drive saya tu adalah. Tapi takut berat. Mungkin yang pakai handphone sebagainya tu, kalau iPhone 12 tak apalah, dia 256 GB. Mungkin yang kecil-kecil tu mungkin susah sebab makan data dan sebagainya. Okey, kemudiannya kita buat hashtag ungkapan ibadah kita iaitu indahnya hidup bersyariat pasal haji dan umrah. Seperti mana semua kita dah tahu, tahun ini masih lagi tiada haji untuk tetamu daripada Malaysia. Hanya untuk warga negara dan juga yang bukan negara tapi memang bermastautin di Saudi sahaja. Itu rezeki mereka lah. Macam mana kita kat sini, insyaAllah lah. Adalah rezeki itu nanti insyaAllah. Okay, insyaAllah kita mulakan kelas kita pada malam ini. Kelas pertama bulan Julai pada 8, kita mula tadi 8.10 minit. Okey, kita akan berhenti pada 9.10 minit ataupun 9 suku ataupun sebagainya. Tengoklah, bergantung kepada sesi soal jawab nanti insya-Allah. Jadi sama-sama kita mohon rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita buka dengan surah Fatihah dan juga insya-Allah kita sambung dengan
kita sambung dengan bacaan rutin kita, iaitu At-Tahiyyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Buku teks mu'allaf Selangor, subjek fiqh tahap kedua. Tajuk pertama, perihal solat pertama. Okey, buku ini memulakan bicaranya tentang perihal solat yang pertama ini, tajuk yang pertama, dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Apa bunyinya? Bunyinya adalah ada dalam doa iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah muqaddimah ataupun pendahuluan untuk perihal solat satu. Okey, buku tahap 2 ini banyak menunjukkan gambar rajah ataupun gambar-gambar cara menunaikan, cara mendirikan solat. Okey, kita pernah baca benda ni, saya pernah tunjuk dah dalam hashtag Ukuran Ibadah kita, yang mana kita baca buku ini, buku tahap 2 ini sebagai menambahkan lagi, sebagai menetapkan lagi, sebagai mengukuhkan, menguatkan lagi pengetahuan kita, ilmu kita berkenaan dengan macam mana nak mendirikan solat. Okay. Dan juga kemudiannya dalam buku ini mereka dah sediakan juga adalah transliterasi bahasa Melayu. Okay. Ingat bila sebut ada transliterasi itu adalah memang kita tak payah nak belajar dah, tapi cubalah belajar membaca dalam bahasa Arab. Okay. Sebab Al-Quran turun bahasa Arab, maka solat dan sebagainya berkaitan dengan Islam, Al-Quran ini adalah semuanya dalam berbahasa Arab. Transliterasi adalah untuk kemudahan bersama sahaja. Jangan kita duk fokus pada transliterasi tersebut, tapi usahalah untuk mengenal dan boleh membaca bahasa Arab. Okay. Soalan yang pertama, bagaimana cara mengerjakan solat? Okay. Mengerjakan ni istilah sahaja. Okay. Ada orang kata mendirikan. Ada orang kata menunaikan. Okay. Apa beza tiga ni? Mengerjakan, mendirikan, menunaikan. Kalau dalam bahasa Melayu, semua tiga-tiga ini semua sama, iaitu bersolat. Okay. Tapi dalam bahasa Arab, mereka ada maksud dia. Okay. Yu'addis solah, kata apa? Yaqumus solah, apa lagi kemudiannya? Yusalli. Okay. Contoh, okay. Bahasa Arab ini, walaupun dia membawa satu maksud, tapi sebenarnya maksud tersebut, bahasa Melayu ni satu maksud, tapi sebenarnya bila dikaji bahasa Arab, cara tradisional bahasa Arab, macam Abah Zul selalu sebut tu, okay, ada maksud lain.
Okay, ada cara lain. Maknanya bila sebut mendirikan ni, maknanya solat ini didirikan dengan khusyuk, didirikan dengan penuh, dengan sempurna rukun dia, didirikan dengan sunat dia, didirikan dengan tanpa buat makruh dia. Okay. Kerjakan solat, solat Allah dan sebagainya. Dia sama juga menunaikan solat. Okay. Tunai ini, ada orang sebut tunai ini hanya khas untuk pembayaran. Tunai, pembayar zakat tunai, pembayaran ijab kabul tunai, mas kahwin tunai, pembayar hantaran tunai. Kemudiannya contohnya kita beli barang, kita tunai, bukan bayar kad, bukan guna kad ataupun hutang sebagainya. Itu. Tapi benda ni jangan bergaduh lah. Jangan duduk bertumbuk sebagainya. Tak ada. Ini semua sebut kita cerita pasal istilah sahaja. Mukaddimah. Biasa tu kan. Okey. Jawapannya, cara mengerjakan solat adalah seperti berikut. Okey. Dalam buku ini, dia tulis rakaat pertama, rakaat kedua dan sebagainya. Membawa maksud dia ikut setiap rakaat. Bukan dia ikut solat dulu ni. Dia tak fokus pada waktu solat. Tapi dia nak sebut adalah setiap rakaat mesti ada apa, ada apa, ada apa. Okey. Rakaat-rakaat ini ataupun perbuatan-perbuatan ini ataupun bacaan-bacaan ini yang dalam solat ini semuanya adalah datang daripada Rasulullah SAW sebagaimana hadis baginda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Itu hadis Nabi SAW. Okey. Dan daripada hadis inilah berlakunya orang kata apa, perselisihan pendapat. Okey, antara mazhab-mazhab. Ada yang ambil jalur sahabat sekian, Nabi solat macam ni. Ada yang ambil jalur daripada sahabat sekian, Nabi solat macam ni. Nabi berwuduk macam ni. Ada yang ambil daripada jalur sahabat sekian yang lain pula, Nabi solat macam ni. Nabi ambil wuduk macam ni. Itulah nak katanya bahawa kita ini kat Malaysia kita bawa mazhab, kita amalkan mazhab Syafi'i. Okey. Manakala 3 lagi mazhab yang lain tidak diamalkan di Malaysia ataupun tidak popular di Malaysia. Okey. Buku ini adalah fokus pada mazhab Syafi'i. Okey, saya percaya dan saya yakin ada pelajar-pelajar saya yang mungkin kita kata advance. Advance, dia baca, dia dah tahu solat cara Syafi'i macam mana, dia dah mula start baca Hambali, Hanafi, Maliki. Tak ada masalah, teruskan baca, alhamdulillah. Cuma bila dah baca, bila dah belajar, bila menjadi orang berilmu ini, dia tahu kat mana yang dia boleh praktikkan, kat mana yang sepatutnya dia diam dan sebagainya. Itu maksudnya bila dia belajar. Okey. Tak ada masalah, tambahkan ilmu sebab makin banyak kita belajar, makin banyak benda yang kita makin banyak kita tahu, benda yang kita tak tahu. Itu poin dia belajar. Sama jugalah, alhamdulillah bermula bulan Julai kita ada 13 sesi, maknanya makin banyak lagi lah benda yang kita tak tahu, kita tahu. Okay. Selama ini kita rasa kita tahu semua, tapi bila dah buat kelas 13 kali, sebenarnya 8 kalinya. So 13 kali ni makin banyak lah, makin terdedah lah. Makin banyak lah benda-benda tak kita tahu akan timbul nanti. InsyaAllah. Okay. Yang pertama adalah kita mesti berniat. Okay. Ni buku ini sebut niat solat zuhur. Okay. Bila sebut niat adalah rukun. Niat adalah apa dia? Niat adalah satu perbuatan dalam hati. Hati. Okay. Hati ni kat mana? Hati ni kat jantung ke? Hati ni kat paru-paru ke? Hati ini dekat ulu hati dan sebagainya? Okay. Ulama kata, hati ini apa yang kita tak nampak. Kalau kita sebut sahaja salat zuhur, 4 rakaat Allah, itu nampak. Itu mulut. Okay. Hati ini dalaman. Okay. Al-qalb. Dalaman. Dia bukan jantung. Jantung tu yang pam darah tu, yang duk. Itu jantung. Hati ini yang dalaman kita. Okay. Membawa maksud bila sebut niat dia adalah rukun apa? Rukun qalbi, rukun dalaman, rukun kering. Okay. Tak bersabit dengan mana-mana perbuatan ataupun mana-mana perkataan. Okay.
hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Bila nak meniat ini, pertamanya ada ulama sebut, okey, niat ini ada tujuan dia, solat. Okey. Waktu apa? Berapa rakaat? Okey. Sebab apa? Solat ini ada 5 waktu dia. Solat fardu ada 5 waktu dia. Kemudian yang berapa rakaat? Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 2-2, yang qasar sebagainya. Okey. Waktu, kemudiannya rakaat, Allah sana, solat. Itu solat. Okey, tujuan kita. Itu ada alim ulama kata itu maknanya bila cukup tiga-tiga ini, tiga tadi cukup, maka jadilah dia niat yang sempurna. Okey. Daripada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu mesti dengan niat. Okey, lafaz niat. Sebab tu buku ini sebut lafaz. Lafaz ini melafazkan. Lafaz. Tak cerita nanti sebab tu benda dalam hati. Okey, lafaz niat zuhur, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Okey, sekali lagi saya ulang. Malamun. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Okay. Last kali saya ulang lagi. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Okay. Apa maksud dia? Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Sebab apa kita kata tu point dia. Solat zuhur, sahaja solat zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. 4. Okay. Kemudiannya yang kedua, selepas kita niat. Maknanya niat ini masa kita, ayat mudah biasa sebut, okay, kita sempurna rukun solat, bukan rukun, kita sempurna syarat wajib solat, iaitu apa dia? Kita Muslim, kita akil baligh dan juga kita berakal. Okay, cukup sempurna kita syarat yang wajib solat. Kemudian kita sempurnakan pula syarat sah solat. Ada 5. Okay. Bersih tubuh badan, pakaian dan juga tempat sujud daripada najis. Okay. Badan kita suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Yang ketiganya adalah masuk waktu. Yang keempatnya menutup aurat. Yang kelimanya adalah menghadap kiblat. Maknanya kalau 5 syarat wajib ini, syarat sah kita ini kita ikut, maka itulah nak bagi tahu bahawa kita sudah pun berniat untuk solat. Okey. Akan tapi kena masukkan jugalah yang sebut, masukkan juga apa yang kita belajar, solli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Tak ada usolli pun tak ada masalah sebab memang kita tengah nak solat. Okey. Ada lagi menetapkan kita nak buat apa. Okay. Selepas niat, yang keduanya adalah berdiri betul. Okay. Berdiri betul ni, kalau saya nak bangun, okay, satu contoh saya bangun Okay. Apa? Okay. Berdiri betul adalah tegak macam ni, kepala macam tu. Okey, kepala tapi mata ke bawah. Mata ke tempat sujud, kepala bukan macam ni. Itu tunduk. Maknanya tegak macam ni tapi mata ke bawah. Okey, itu berdiri betul. Melainkan kalau kita sakit pinggang. So sakit pinggang. So macam ni je. Macam ni je. So tak boleh buat apalah. So itulah cara kita berdiri. Okay. Maknanya berdiri betul ikut kemampuan. Bukan paksa. Jangan paksa sebab bila kita paksa
Takut-takut nanti masa solat tu kita ada sakitnya. Aduh, imam baca panjang pula. Baik pula jadinya. Okey, beri betul bagi mampu. Ini kita bicara pada solat fardu Solat sunat dia ada keringanan yang lain. Okey, solat fardu. Okey. Kemudiannya dalam buku ini tengok kaki. Okey. Ada dua, kaki dan juga tangan. Okey. Tangan kat mana? Okey, tengok buku tu, nak tunjuk. Sebab dia saya guna laptop. So laptop dipanjang macam ni, dia tak berdiri. Okey. Macam ni. Okey, macam ni. Okey. Tangan adalah biasa letak di pinggang, macam tu je. Tanda kita bersedia nak solat untuk takbiratul ihram. Okey. Kaki macam mana? Okey. Kaki ada setengah pendapat kata kaki adalah jarakkan sikit dalam sejengkal. Ingat lagi dulu masa kelas dulu kita panggil seorang kat depan buat praktikal. Saya jengkalkan tangannya ni tapak tangan ni. Ni sejengkal. Okay. Kekal maintain sejengkal ni sampai habis solat. Okay. Kemudiannya tapak kaki itu adalah straight menghadap kiblat. Okay. Ada orang buat macam tengok buku tu lah, dia buka macam tu. Okay. Tapi ada orang lebih memilih untuk kaki itu menghadap kiblat. Maknanya bila kita solat, seluruh tubuh badan kita menghadap kiblat ke depan. Okay. Macam tu. Menghadap kiblat. Itu nombor 2. Nombor 3 apa dia? Takbiratul ihram, iaitu rukun. Okey, kita dah baca 3 rukun Okey. Niat, berdiri tegak dan juga takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni apa dia? Iaitu takbir, suatu perbuatan takbir membesarkan yang mana yang akan mengharamkan apa yang halal semasa dia di luar solat. Takbiratul ihram. Okey. Maknanya masa inilah permulaan solat ni. Okey, masa dia berniat atau masa dia tegak tu boleh minum lagi. Tapi bila dah angkat takbir dah tak boleh minum dah. Contoh, masa dia berniat tu boleh tegak tu, dia boleh borak dengan kawan, boleh berpusing-pusing sebagainya. Tapi bila dia angkat takbir dia tak boleh buat dah. Dia dah terikat dengan hukum solat. Okey, takbiratul ihram bahasa Arab yang mana melafazkan. Okey. Contohnya apa dia? Melafazkan. Bila sebut melafazkan, maknanya dia rukun qauli, rukun sebutan, kena sebut. Okey. Tangan kat mana? Okey. Hukum angkat tangan adalah sunat. Okey, mungkin kita tengok ada orang tak angkat tangan, Allahu akbar. Mungkin tak ada masalah. Okey. Angkat tangan saya dalam kelas dulu saya konsisten saya sebut angkat tangan ini ada tiga bukan 3 cara, bukan 3 peringkat, bukan. Ada 3 kaedah. Pilihlah yang mana. Okey. Angkat tangan pertama adalah separah dada. Allahu akbar. Angkat tangan yang kedua adalah orang kata apa? Yang tengah-tengah. So tengah-tengah. Antara telinga dengan dada. So dia tengah-tengah. Allah. Kaedah ketiga adalah yang paling tinggi, iaitu ibu jari di telinga. Okay. Allahu akbar. Ni, ibu jari di telinga. Okey. Separas dengan telinga. Okay. Kemudiannya yang ni, macam saya sebut tadi, kita nak menghadap kiblat semuanya, tapak tangan pun menghadap kiblat. Bukannya Allah. Bukannya Allah. Bukannya Allah. Bukannya Allah. Okay. Dia adalah Allahu akbar. Okay. Dan takbir ihram ini mestilah dalam bahasa Arab. Allahu akbar. Bukannya Allah Maha Besar. Bukannya Allah is great. Great dan sebagainya. Bukan. Dia mesti Allahu akbar. Dan juga bilkah nak angkat tangan? Ya. Kalau masa lukuk tu sebut Allahu Akbar tu wajib ke? Sabar. Oh, jauhnya dia. Dia dah ke sana dah. Okey. Okey. Sebut dengan Allahu Akbar. Ini untuk takbiratul ihram.
Okay, kita bercerita. Okay. Hukum dia adalah rukun, maknanya kena buat. Okay. Kemudiannya, masa bila kita nak sebut, masa bila kita angkat tangan. Okay. Yang penting sekali adalah masa angkat takbir itu jangan kita panjangkan Allahu Akbar. Itu tak boleh. Tak boleh. Panjang boleh Allahu Akbar kat situ je. Ataupun Allahu Akbar. Maknanya bila kita ini angkat ini, maknanya kita dah settle dah. Allahu Akbar. Okay. Tu. Okay. Kalau kita Allahu Akbar, maknanya ini kita dah masuk ke bab lain, dah chapter lain. Okay. Maknanya pastikan bila kita angkat takbir tu Allahu Akbar, kita dah settle dah. Masuk sini dah settle dah. Okay. Ini adalah perselisihan pendapat ulama lah. Okay. Ini pun sunat, ini pun sunat. Okay. Okay. Kemudiannya sama juga saya nak sebut berkenaan dengan bagaimana beza lelaki dan perempuan bila takbiratul ihram. Okay. Lelaki akan buka ni. Okay. Allahu Akbar. Tapi bila berjemaah memang kena tutup lah. Tak boleh lah nak. Macam tu pula kawan sebelah pula terasa dicabar. Dia pun so Allah tu dia tertampang. Tak boleh. Okay. So maksudnya adalah bila seorang-seorang buka ketiak ni. Allah. Bila berjemaah macam inilah Allah. Okay. Kalau perempuan dia lagi sempit. Allah. Okay. Dia lagi kecil lah. Tutup terus. Allah. Itu. Kenapa ada beza? Ini yang disebut oleh para ulama. Para alim ulama. Okay. Tak ada masalah pun. Saya kata apa yang saya belajar, tak ada masalah pun kalau orang perempuan pun nak angkat Allah bila seorang-seorang. Allah. Tapi takut nanti orang kata dunia sekarang ni risau pula. Takut kita buat cara tu kata ini muslimat ke ataupun dulunya muslimin terikut. Risau pula. Itu dah kepada kita pula. Okay. Kemudiannya lepas Allahu Akbar, letak tangan. Kalau dalam bahasa Melayu dipanggil bersedekap. Bersedekap dengan P, bersedekap macam ni. Okay. Macam ni, kaedah dia ada orang kata ada 3 tempat. Pertamanya atas dada, macam ni. Yang keduanya atas pada pusat sikit. Ada yang ketiganya bawah pusat. Bukan ke bawah lagi tu, bukan. Itu bawah pusat. Okay. Kemudiannya ada yang tak buat langsung, macam ni je. Letak tangan kat paha, macam tu je. Okay. Sebab benda sunat. Nak buat macam mana. Cuma, bila buat, jangan pula macam ni. Lepas tu duduk macam ni. Okay, tak kena. Okay. Macam ni. Tangan biasanya kanan atas kiri, bukan kiri atas kanan. Kecuali kalau tangan kirinya sakit, tali kena tindih, so tangan kiri dah. Okay, kemudiannya dalam bab ini banyak sangatlah perbincangan. Tapi perbincangan tersebut yang kecil-kecil sahaja. Okay. Poinnya ini adalah sunat. Jadi ada orang kata kena buat macam ni. Tangan kanan ni pegang. Ada orang macam ni. Sebab dia lelaki. Macam ni 2. Kalau perempuan 1. Ada orang macam ni. Ada orang macam ni. Ada orang macam ni. Ada orang macam ni. Macam-macam lah. Okay. Gunakan yang biasa saja, macam ni sahaja. Ambil yang bawah atas pada pusat, macam ni. Okay. Yang penting, gunakan kita adalah berdiri tegak. Okay. Selepas takbiratul ihram, Allahu Akbar rukun. Okay. Selepas takbiratul ihram, okay, kita bersedekap. Ini sunat kita baca doa iftitah. Doa iftitah ini sunat sahaja. Okay, dulu saya sebut dulu Upin ada bacaan sebab dia ajar bacaan lain daripada kebiasaan. Okay. Doa iftitah ni banyak versi dia. Kita pulang apa yang kita belajarlah. Yang apa yang dalam buku ini itu yang kebiasaannya ada dalam mana-mana buku panduan salat, kebiasaannya ada yang inilah.
Okey. Hukum ataupun doa iftitah ini adalah qauli. Cuma tapi sebab dia sunat, dia bukan rukun, maka dia tak bersabit dengan kualiti solat. Okey. Kemudiannya doa iftitah ini ada paling pendek, ada paling panjang, ada pertengahan. Okay. Sekurang-kurangnya masa kita solat, katakanlah solat sunat sekalipun, bacalah doa iftitah walaupun yang paling pendek. Okey. Semua dah sedia? Buku ada kan? Okey. Buku ada. Kita mulakan doa iftitah kita, bacaan doa iftitah kita. Untuk yang belum, untuk yang tak ada buku, tak apa, dengar sahaja. Okey, nanti kalau ada rezeki sebagainya atau mungkin sebelum ni ada yang antara pelajar ni kata Puan Kisha pergi photostat. Tapi sekarang ni masalahnya musim PKP, tambah pula besok PKPD dan sebagainya. Kedai dah tulis tutup, jadi mungkin susahlah baginya nak photostat dan sebagainya. Jadi dengarkan je. Kita bermula bismillahirrahmanirrahim. Dalam masa solat jangan baca bismillah. Okey. Doa iftitah ini ada ulama kata masa kita Allahu Akbar. Okay. Ada yang memilih untuk tidak membaca auzubillah kat situ, tapi dia terus Allahu Akbar kabira. Okay. Kalau kita dah tak baca auzubillah kat situ, pastikan sebelum kita baca Fatihah kita baca auzubillah. Tapi kalau kita dah Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar kabira, maka sebelum Fatihah jangan baca lagi isti'azah. Cukup sekali sahaja. Dalam satu solat sekali saja isti'azah. A'udzubillah tu sekali saja. Bukan setiap rakaat, tapi rakaat pertama cukup sekali sahaja. Okey. Kita mulakan Okey. Allahu Akbaru kabira. Okey. Allahu Akbaru kabira. Maknanya hidupkan roh. Sebenarnya roh itu hidup. Tapi kita kadang kebiasaan kita memang tak terhidupkan roh. Allahu Akbar kabira. Kita akan matikan. Apakah akan melahirkan makna? Tak ada. Okey. Allah Maha Besar. Maksudnya Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Maknanya kabira itu sebesar-besarnya. Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar, kabira sebesar-besarnya. Faham ni? Apa tu asyik? Dia tutup TV, tutup kamera. Okey. Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi kathira. Allahu Akbaru kabira, Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi kathira. Dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Okay. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah siang dan malam. Okay. Ini paling pendek. Okey, paling pendek. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 je. 3 ayat je. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 ayat sahaja untuk doa iftitah yang paling pendek. Okey. Okey. Itu pertama. Okey. Kemudiannya masuk kepada chapter yang kedua. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajah tu wajhiya. Dan aku mewajahkan, aku menujukan, aku menghadapkan mukaku, yakni diriku, lilladzi, kepada lilladzi ini, kepada yang, maksudnya dalam kurungan kepada Tuhan yang fataras samawati wal ard, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hanifah. Hanifah ni agama Hanif yang saya disebut
agama Hanif Nabi Adam AS hingga Nabi Ibrahim AS agama Hanif. Kemudian seterusnya Nabi Musa agama Yahudi. Kemudian Nabi Isa agama Nasrani. Kemudiannya Nabi Muhammad SAW agama Islam. Okey. Itu nak katanya adalah sebenarnya agama Hanif adalah juga asal usul dari agama Islam. Dia maknanya membawa satu dakwah yang sama, iaitu Allah Tuhan yang satu. Okey. Tu kat situ kita boleh dengan azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mendengar azan ini kita jadi tenang dan insya-Allah yang mana yang boleh solat itu jangan lupa dirikan solat isyak. Yang mana yang ada keluarga berjemaah bersama dengan keluarga. Okey. Kita sambung iaitu frasa ataupun chapter yang kedua doa iftitah ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa. Okey. Sama dia muslimau wa ma ana minal musyrikin. Okey, jangan tertukar. Yang kedua ini wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Okey, hanifa sedangkan aku tetap berada di atas dasar tauhid. Itu hanifah muslimah itulah. Di sekali hanifah muslimah itu sedangkan aku tetap berada di atas dasar tauhid. Okay, muslimah ini menyerah diri, hanifah yang mentauhidkan Allah. Okay. Wa ma ana minal musyrikin. Sebab saya kata yang kedua ini wa ma ana minal musyrikin. Okay. Dan bukanlah dan aku bukanlah termasuk daripada orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Musyrikin ini orang musyrik. Orang yang mensyirikkan Allah. Jangan kita duk wa ma ana minal muslimin. Wa ma ana minal muslimin. Maksudnya dan bukanlah aku dari kalangan orang yang menyerah diri. Yang kedua ni wa ma ana minal musyrikin. Okey. Jadi chapter yang kedua ini wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. 4. Okey, yang chapter yang kedua ni untuk yang pertengahan. Maknanya kita baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimah. Hanifan muslimah. Wa ma ana minal musyrikin. 7 ayat untuk bacaan sederhana. Bacaan paling panjang sambung lagi dengan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okey, so situ inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umir wa ana minal muslimin. Okey, chapter yang ketiga, bahagian yang ketiga yang paling panjang ini ada 5 ayat. Kita boleh buat 5 ayat lah. Okey, ini untuk mudahkanlah. Okey. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Okey. Yang keduanya, lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan sekalian alam. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umir, dan demikianlah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah daripada kalangan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Itu maksud dia. Okey. Jangan pula wa ma ana minal musyrik wa ma ana minal muslimin ke atas tu, yang bahagian kedua tu.
muslimin untuk bahagian yang ketiga. Wa ana minal muslimin. Bukannya nombor 3 ni kita pergi baca wa ana minal musyrikin. Salah. Ni dah bagi tahu ya, maknanya semua dah tahu, semua tak boleh buat. Kalau sebelum ni tak tahu, tak ada masalah. Tapi bila ni dah bagi tahu, maknanya tak boleh buat lah. Okay. Walaupun kita kata Ustaz, saya dah biasa, tak boleh. Kena betulkan yang biasa, kena biasakan yang betul. Okay. Itulah bacaan sunat untuk doa iftitah. Okay. Nak habiskan ni pun dah 45 minit dah. Okay. Baru sikit baru tu. Itu saya tak jemput lagi masing-masing baca. Ada siapa yang nak baca? Ada siapa yang nak baca? Saya bagi peluang. Saya bagi peluang volunteer siapa yang nak baca. Ada Ustaz tapi takut salah. Kalau main takut, tak boleh lah kita belajar. Baca, siapa nak baca? Saya volunteer, saya nak dengar je. Saya cuba Ustaz. Jangan cuba, baca je. Saya tak suruh cuba, saya suruh baca je. Ustaz. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa ajila wajhatu wajalillahi wa samawati wal anifa muslima wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mamawati lillahi rabbil alamin la syarika wa bikali izalmitu wa ma'ana minal muslimin wa bidzalika umirtu wa bidzalika umirtu. Okey. Lagi calon yang siapa yang baca tadi, saya bagi hadiah iaitu jemputlah makan nasi di dapur masing-masing. Okey. Yang kedua, siapa nak baca lagi yang kedua? Ada lagi yang nak baca? Tak ada dah. Tak ada nak baca. Ke nak tunggu-tunggu saya susah jawab? Tak apalah, saya susah jawab lah. Okey, tak ada dah. Kita tutup dengan rukun kita yang paling utama dalam solat ini. Ingat, rukun ini dia sebut rukun, semuanya utama. Okey. Tapi yang paling biasa saya sebut, yang paling kalau mu'allaf, yang paling susah, inilah dia key dia. Kat sini susah dia. Okey, iaitu bacaan Fatihah. Okey, kat sini ada yang masih lagi bermasalah dengan Fatihah sebab yang pelajar-pelajar baru pun dah sebulan. So kita dah ajar dah baru ni, mungkin dah mula kata apa? Dah mula berlatih, dah mula biasa duk baca-baca dan sebagainya. Tak ada hari ni kelas. Okey. So saya bagi untuk sebelum kita nak baca Fatihah, saya nak suruh seorang lu baca. Baca Fatihah seorang. Nak Baca. Teruskan. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tepuk tangan. Alhamdulillah. Okey. Berani baca tu daripada orang tu. Ada orang lain berani juga tapi baca seorang lah depan baca masa solat tu lah. Okey. Cuma An'am tu ada beza tu. Bukan An'am. Okey. Dia satunya A, yang keduanya A. Dia An'am. Dia bukan An'am, bukan. Dia bukan An'am, dia bukan. Dia An'am. Okey. Tak ada masalah tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Kita mulakan surah Fatihah kita, iaitu bacaan rukun setiap rakaat.
17 rakaat sehari semalam, 17 kalilah mesti baca Fatihah. Wajib. Okey, macam doa iftitah, rakaat pertama je. Macam surah, 2 rakaat pertama je. Macam tahiyat akhir je. Tapi Fatihah, setiap rakaat kena baca Fatihah. Saya kata yang paling utamanya yang ni lah. Okey. Okey, dimulakan. Okey, kita baca macam sebut tadilah, kita mulakan dengan a'udzubillah. Okey, untuk rakaat pertama. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam, bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan, itu hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitu jalan orang yang Engkau telah anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai. Alim ulama sebut, al-tafsir sebut, yang dimurkai ini iaitu Yahudi. Dan bukan pula jalan orang yang sesat, iaitu jalan Nasrani. Alim ahli tafsir sebutlah. Okey, dimurkai sebab apa? Orang Yahudi dimurkai Allah sebab dia dilaknat oleh nabi-nabi mereka. Sebab mereka ini membunuh nabi-nabi mereka. Apa lagi? Yang dibuat oleh orang Yahudi. Orang Nasrani yang sesat sebab apa? Sebab dia seleweng kitab suci, iaitu Injil itu diseleweng ikut hawa nafsu masing-masing. Betul tak? Yang mana yang dulu pernah menganut agama Kristian, dulu pun kita pernah bincang dan sebagainya. Walaupun disebutkan ada naskah yang original di Vatican, Kota Vatican, Vatican City dan sebagainya, tapi benda tak nampak, kita wallahu alam lah, kita cuma tengok apa yang ada depan mata. Okey. Sebenarnya benda ini adalah nak beritahu berkenaan kitab suci. Okey, iaitu jalan yang lurus, jalan yang Allah bagi nikmat ada dalam Al-Quran itu. Jalan orang yang dimurkai, jalan orang yang sesat juga disebutkan dalam Al-Quran itu disebutkan. Okey. Siapa jalan yang dimurkai? Yang sesat, orang yang mengkafirkan Allah, orang yang menipu, yang derhaka dan sebagainya. Dosa paling besar, dosanya adalah syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu dalam surah Fatihah. Okay, banyak benda lah sebenarnya kalau nak baca Fatihah ini, macam kita semasa kita baca, kita bedah ayat Fatihah ini, kita rasanya kita berhenti kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasanya kita dah berhenti kat situ. Kalau kita tengok itu ada buku, ada orang menulis buku Fatihah saja macam ni, ada macam ni sebagainya. Okey. Yang penting tinggal kepada kita je nak baca ke tak nak baca. Dunia hujung jari. Pilihlah, nak pilih macam mana. Cari ilmu, dipersilakan. Alhamdulillah. Okey, itu berkenaan dengan surah Fatihah. Okey. Kita berhenti kat sini untuk fiqh sebab
orang kata apa, kita nak baca sedikit berkenaan dengan hashtag pengkajian ibadah kita haji dan umrah. Walaupun tak jadi, tak pergi, tapi tak apalah, sekadar ilmu. Okey, ada soalan? Soalan ni untuk ini je. Saya buka soalan ni untuk nak tanya berkenaan dengan apa yang kita baca pada hari ini, iaitu perihal solat satu daripada niat hingga kepada bacaan surah Al-Fatihah. Ada Okey. Ustaz. Nah, apa dia? Macam tadi kan lepas Allahu Akbar, lepas tu kita kena baca Atita tu kan. Nah, Kalau tak baca langsung boleh? tak ada masalah. Dia sunat je. Okey. Akan tetapi merupakan satu adab, ulama sebut satu adab. Okey, tak baca tak ada masalah. Cuma seeloknya baca sikit. Okey, dia macam kita masuk rumah, kita buka kasut, kita lap kaki di tempat lap kaki lah. Itu contohnya. Jangan samakan solat dengan bukan. Okey. Maknanya kita masuk rumah, biasanya kalau rumah ada lap kaki tu, kita lap kaki dulu. Nak pastikan tak ada kekotoran sebelum masuk rumah. Okay, begitu juga solat, kita angkat takbir, kita baca iftitah itu, iaitu untuk memasukkan lagi, orang kata apa, urusan hati kita berkenaan dengan solat. Sebab saya sebut kan, bila kita Allah, alamak, kunci kat situlah, ini kat sinilah, tu kat situlah video ni. Okay. Tak baca iftitah, tak merosakkan solat. Okay. Solat tetap sah. Cuma hukum sunat, yang sunat, perkara sunat dalam solat ini, dia sepertinya cincin, dia sepertinya kita pakai baju cantik-cantik dan sebagainya, pakai kopiah ke dan sebagainya. Itu maksudnya. Okay. Dia sebagai nak menampung kelompongan kejahatan masa kita solat. Itu sahaja. Okay. Tak perlu qada pula, tak ada masalah. Dan juga kalau mampu hafal, dipersilakan, alhamdulillah. Macam juga saya sebut, kita tak nak baca itu, jangan pula sampai 3-4 tahun kita tak baca. Maknanya mula-mula ni jangan baca lagi sebab kata nanti berat. Saya nak baca Fatihah pun fail, nak suruh sibuk hafal iftitah. Mana lagi utama Ustaz, Fatihah ke iftitah? Okay, tak apa. Baca iftitah lu sampai baca Fatihah lu sampai kamu yakin. Kemudiannya beralihlah pula ke tempat lain. Sama juga macam makan nasi. Makan nasi ni kadang kita nak suruh sempurna. Ada nasi putih, ada lauk utama, ada lauk kedua, ada sayur, ada ulam. Kalau orang kata ada budu, ada petai, ada jantung pisang, ada kacang botol, ada sebagainya, ada ulam dan sebagainya. Ada air pula, air tu mesti ais dan sebagainya. Okay. Maka begitulah seperti kita solat. Solat kita itu maknanya cubalah usaha untuk sempurnakan. Juga sama juga macam saya sebut sebelum ini, kalau tak mampu baca Fatihah itu masa solat dibenarkan. Untuk yang tak mahu baca bismillah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Dah cukup. So boleh rokok. Okey? Sebab dah baca bismillah. Tapi jangan pula dibawa benda itu kepada sampai sebulan, 2 bulan. Tak boleh. Benda itu kena dia target 2 hari je macam ni. Okey? Hari ketiga nak cuba baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey? Diulang pula itu pula. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. 2, lepas tu 4, lepas tu 6, cukup 7. Ini macam tu pula. Okey? Jangan pula kita bawa masuk Islam, tiba-tiba beritahu kat imam, imam boleh tak saya nak ambil alih imam hari ni? Okey? Kamu boleh baca Fatihah ke? Boleh. Boleh punya. Tahu dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lain jadinya. Okey. Faham Senyap. Faham. Lepas tu kalau solat sunat kena baca juga ke? Solat sunat. Apa tu? Dia bila perkara kalau kita solat sunat, dia bila perkara sunat ini
buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Itu sahaja. Okey, maka usahalah untuk buat. Tak mampu baca panjang, Allahu Akbar kabira. Mula-mula macam biasa saya sebut, biarlah kita ada step-step dia. Jangan kejar banyak terus. Takut nanti tak terkejar. Allah Bukan untuk bukan sebab sebelum PKP ni kan kita ada pergi masjid. Lepas tu kita ada ikut solat, ada imam. Lepas tu kalau dia solat sunat, dia jarang tak semata nak baca istiqah tu. Okey, kalau solat sunat Sebab tu tak dengar. Sebab tu, nanti kalau baca tu nanti tak sempat imam. Macam tu. betul. Doa iftitah ini dibaca sejurus selepas kita letak tangan macam ni. Allahu Akbar. Okey, tu baca Allahu Akbar. Tetapi kalau kita yakin, kita confirm yakin kalau kita baca, kita tak mampu nak kejar imam nanti rokok, kita tak payah baca. Tu baca Fatihah terus. Okey. Contohnya kita masuk pada rakaat ketiga. Imam dah bangun untuk rakaat ketiga solat Zuhur. Allahu Akbar. Kita baru masuk Allahu Akbar. Masa tu tak payah baca iftitah sebab kita yakin nak baca iftitah Tuhan dah, nak baca Fatihah pula Tuhan. Tak tahu imam dah sujud. Jadi lain pula. Masa tu dimaafkan kalau tak baca iftitah. Kalau kita takbir bersama dengan imam rakaat pertama, maka lebih-lebih lagi lah disunatkan untuk membaca doa iftitah kalau kita mampu. Itu saja. Okey. Okey, tak ada dah. Ada soalan lagi? Ada satu lagi. Apa dia? Silakan. Yang soalan first tu, kalau masa kita luput, kita dah habis baca Al-Fatihah kan, lepas tu kita rukut kan, lepas tu kita tak sebut Allahu Akbar. Ya tadi. Okey. Takbir dalam solat ada dua. Okey. Yang fardu dan juga yang sunat. Bila sebut fardu, tak nak kena sebut, kena lafazkan sebab dia rukun qauli. Allahu Akbar masa bila? Masa angkat takbir untuk mulakan solat. Okey? Itu rukun. Wajib buat. Tak buat, solat tak sah. Okey. Manakala yang perbuatan selepas itu, takbir yang kedua, takbir intiqalat, takbir nak beritahu kita berpindah rukun ke rukun, itu sunat. Tak baca pun tak apa, tak ada masalah. Okey, baca pun tak masalah. Nak kuat pun tak ada masalah. Kalau kita imam kena kuatlah. Kalau kita ni sorang-sorang, sembahyang sorang kat rumah, maka tak payahlah Allahu Akbar. Tak payahlah. Cukup Allahu Akbar terus. Tu. Hukum dia sunat. Yang takbir intiqalat, takbir pindah tu hukumnya sunat sahaja. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Okey. Bila takbir intiqalat ni? Takbir intiqalat ni yang pertamanya adalah daripada selepas baca Fatihah sebab surah kita nak rokok. Pertama. Yang keduanya adalah selepas kita rokok, kita nak berdiri tegak untuk iktidal. Okey. Cuma bila yang iktidal ini dia tak panggil takbir intiqalat. Namanya takbir intiqalat, cuma sebutannya adalah kita baca sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Okey. Dia tak buat dengan Allahu Akbar. Kalau imam tersalah, jangan gelak. Tak ada masalah pun. Benda tak ada masalah. Cuma yang dibuatlah sami Allah liman hamidah. Okey, itu dah dua dah. Yang ketiga, bila itu intiqalat, daripada intidal, berdiri sebab rukuk tu, ke sujud.
Okey. Itu. Allahu Akbar. Kemudiannya daripada sujud, duduk antara kedudukan sujud. Kemudiannya daripada sujud ke sujud balik yang kedua. Kemudiannya daripada sujud untuk ke rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Berdiri tegak balik. Itu. Dalam satu rakaat ada 6 ataupun 5 takbir intiqalat. Dia ada 2 takbir. Pertama takbiratul ihram itu fardu. Yang keduanya takbir adalah takbir intiqalat, takbir perpindahan, hukumnya sunat. Okey. Ustaz last. Okey, silakan, tak ada masalah. Kalau nak baca Al-Fatihah kan, sebelum baca Al-Fatihah tu kena wajib ke baca A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Sunat. Sunat sahaja. Dan tak perlu kuat. Baca dalam hati je. A'udzubillah minasyaitan. Ataupun baca siap-siapnya. Tak perlu a'udzubillah minasyaitanirrajim. Tak perlu. Baca perlahan je. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Okay? Tak baca pun tak apa. Tak ada masalah. Isti'azah ini tujuannya adalah untuk menghilangkan bisikan syaitan kiri dan kanan daripada masuk dalam solat kita. Itu sahaja. Itu ikhtiar. Usaha kita untuk dapatkan solat yang khusyuk. Okey? Dah 9 suku ni. Terima kasih Ustaz. Tak baca kot. Bunga ibadah. Buka je Satu soalannya. lagi. Sila. Lepas kita rukuk kan, lepas tu kita bangun. Lepas tu kita baca apa? Samiallahu liman hamidah. Lepas tu kita kena baca apa? Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Nanti kita akan baca nanti bab tu selepas ini. Okey. Cuma sebutlah Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Itu juga sunat sahaja. Okey. Okey, untuk mula-mula ni jangan fokus pada yang sunat, fokus pada yang rukun dulu. Okey, bila kita dah yakin dengan rukun kita sah, insya-Allah salat kita, barulah kita upgrade. Sama juga saya sebut ayat mudah, contoh analogi mudah kita sebut adalah kereta. Okey, kita duk mikir nak modify kereta kita, nak letak tu, nak letak ni dan sebagainya, tapi kita terlupa bahawa kereta pun kita tak ada. Jadi poinnya adalah biar ada kereta dulu contohnya. Okay? Biar ada kereta dulu, barulah boleh nak fikir yang sunat-sunat tu, yang modify tu. Ada kereta, ada minyak, ada road tax, ada cermin, yang fardu-fardu yang hukum wajib kat kereta tu kena ada dulu. Bukannya sibuk nak modify, nak pasang spoiler, nak pasang apa yang bawah tu, skinner, bukan skinner. Lupa dah. Okay. Nak pasang tinted sebagainya, tapi terlupa bahawa beli kereta tak ada cermin. Beli kereta tak ada horn, beli kereta tak ada signal. Kita duduk sibuk yang aksesori je, tapi lupa bahawa yang utama dia. Okay? Itu. Faham tak? Main tak ada masalah pun, tapi lama tak lama nanti cubalah untuk upgrade solat kita. Okay. Usahalah. Okay. Paling rasa susah sekali bawa handphone baca waktu solat. Tak ada masalah. Sama je semua orang mengalami masa yang sama, cara yang sama. Saya dulu kecil-kecil lah. Bila kecil-kecil ni kena hafal Fatihah, kena hafal surah, kena hafal Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Okey, masa kecil itu kita tak fikir pun nak cari duit kat mana, nak makan apa dan sebagainya, tak fikir pun. Rezeki, makanlah. Tu apa? Tu.
Okay. Mari. Kita kok siapa rindu kan, saya tunjuk gambar lah. Pokok dulu kan kita selalu buat makan-makan kadang. Pokok rindu. Jemputlah makan, jemputlah tengok. Okey, namanya adalah domino. Dulu ingat lagi dulu macam mana dulu? Macam mana kita buat dulu? Dulu habis kelas je automatic domino sampai. Nama apa budak tu? Ashraf. Ni mesti memang mengimbau kenangan-kenangan dulu. Maksud saya terfikir bila lah lambat lagi lah kelas fizikal. Saya rindu dah sebenarnya. Nak tengok muka-muka. Dah tumpah ni. Bila tengok muka tu lain sikit kan. Rasa sebagai dah mungkin ada orang lebih suka nak bertanya soalan face to face. Okay. Siapa ada soalan lagi ni? Pantang tanya siapa ada soalan. Terus saya Ustaz. Sudah. Okay. Jadi insyaAllah. Kata apa? Assalamualaikum Ustaz, satu soalan. Silakan Mazul. Ni kalau imam dia baca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, saya kadang-kadang dengar makmum dia bukan baca itu kan, dia baca lain ya. Imam Dia makmum akan, kalau dia makmum bukan baca. Dia bukan. Kalau imam akan baca sami Allahu. Imam bila bangkit rukuk, imam akan baca dengan sami Allahu liman hamidah. Kat situ je. Yang kuat dia. Yang slow tu imam akan baca Rabbana lakal hamd. Tapi kadang imam sebab mungkin mic ni duduk depan mulut, sami Allahu liman hamidah, imam baca pelan je Rabbana lakal hamd. Tapi makmum kat belakang dengar Rabbana lakal hamd pula. So makmum nak baca apa? Sebenarnya imam sami Allahu liman hamidah. Makmum kat belakang yang akan baca Rabbana lakal hamd. Imam tak ada dah. Imam cuma baca perlahan je Rabbana lakal hamd tu. Maknanya takbir takbir intiqalat itu makmum tak payah baca. Tak ada bacaan lain. Maknanya takbir intiqalat, takbir perpindahan kita itu adalah pada sami Allahu liman hamidah. Maknanya imam nak bagi tahu aku dah bangun daripada rokok. Sami Allahu liman hamidah. Itu maksud dia. Bukan makna kepada sami Allah, bukan. Nak bagi tahu bahawa kepada tempat belakang bahawa aku telah bangun daripada rokok. Itu takbir intiqalat. Jadi kita makmum tak payah baca sami Allahu liman hamidah lah. Makmum tak payah. Makmum tak payah baca. Rabbana lakal hamd. Itu sahaja. Adam. Okay. Itu maksud dia. Okey, imam akan baca sami Allahu liman hamidah. Makmum akan baca Rabbana lakal hamd. Itu. Kalau kat Mekah, Rabbana lakal hamdu itu akan dibaca oleh Bilal yang ikut belakang. Okey. Sebab Bilal ni nak bagi tahu kepada jemaah yang belakang lagi tu bahawa kami sudah pun bangkit daripada rokok. Itu. Okey, mesti. Bagus. Alhamdulillah cepat fahamnya. Okey. Ada soalan lain? Oh, ini dah panas. Tunjuk pizza je panas tu semua. Relax lah. Tiba-tiba video pula tak ni bukan main lagi. Takkan saya kena tunjuk pizza pun okey kot video ni. Okey. Ada soalan lain? Thank you. Okey, ada soalan lain? Okey. Ada Tak ada soalan lain? Okey. Kita tangguhkan dulu untuk membuka ibadah kita yang ibadah haji sebagainya. Okey. Untuk malam ni, kita ada 12 sesi lagi. Okey. Untuk malam ini, suka untuk saya sebut bahawa kalaulah ada di antara kalian yang terkesan dengan apa yang berlaku sekarang ini, tak kiralah PKPD sebagainya ini, kalau rasa terkesan, bagi tahu saya, kita ada ikhtiar, kita
Okay, walaupun masjid memang tak ada duit, tapi insyaAllah kita ada ikhtiar kita ada cara. Jangan risau. Kita sama belajar mu'alaf, kita jaga kita, jangan risau. Tak ada orang lain dah menjaga kita jaga diri kita sendiri. Okay, bagi tahulah. Okay. Tak nak beritahu kat grup, tak apa. Mungkin malu dan sebagainya. Tapi beritahu saya. Kita cubalah. Okay. Jangan risau. Bukan satu kemaluan pula. Bukan satu yang mengaibkan kerana kita susah. Jangan risau. Yang penting kita dah usaha. Kita dah ikhtiar. Kita dah cari sebagainya. Tapi tak dapat. Nak macam mana. Okay. Beritahu saya. Okay. Setakat ni saya boleh beritahu. Kita ada banyak, saya dengan kawan-kawan kebajikan, kita dah cuba cari mana-mana tempat yang sediakan food bank, okay, tabung makanan tu, yang beras sebagainya tu. Okay, kalau saya, kan, dalam pelajar saya ni, kalau ada yang dekat-dekat boleh pergi. Okay, pertamanya saya sebut adalah kita ada pertamanya kita ada Aisyah Mat. Okay, Aisyah Mat USJ 9. Saya sebut tadi dalam grup. Okey, USJ 9 berhadapan dengan pejabat pos sebelah dengan ubi kayu. Kedai dia warna hijau. Pergilah. Tak ada masalah. Petik nama saya pun tak ada masalah. Okay. Kemudiannya yang keduanya adalah di Petronas. USJ 9 ada, USJ 6 saya tak pasti. USJ 2 ada, USJ 20 pun ada, USJ 14 tak pasti. Okay. Ni saya cerita berkenaan dengan USJ je, kawasan Masjid Al-Falah je. Saya tak pergi ke tempat-tempat lain. Okay, kita pun tak tahu. Okay, dan kawasan Qadah kita itu je. Okay, kemudiannya Shell. Shell USJ 9 pun ada. Okay. Dan tempat-tempat pun ada. Dan juga tadi pun ada sahabat kalian maklumkan bahawa pejabat Adu Subajaya pun ada bagi bantuan kepada yang memerlukan. Okay. Kemudiannya koperasi masjid pun ada bagi. Koperasi masjid bukan masjid, tapi koperasi masjid yang sewa tapak masjid itu ada bagi tabung dan sebagainya. Prosedur masing-masing lah. Saya tak boleh usik lah. Sebab masing-masing prosedur masing-masing. Kita kena raikan lah prosedur masing-masing. Okay. Cuma yang penting, apa yang berlaku sekarang ini sebenarnya untuk uji kita. Kena ingat bahawa kalau kita rasa susah, ada orang lagi susah. Dan juga kemudiannya adalah jangan risau. Ayat Quran ada sebut bahawa rezeki ini untuk dua. Okay. Satu untuk yang meminta-minta, yang keduanya untuk yang mengharamkan dari meminta-minta. Tak ada masalah kita yang mana pun. Jangan malu sebagainya. Macam sebut, kita dah usaha. Okay. Yang orang marah, yang malas tu, kemudiannya kat sana dia minta, kat sini dia minta, kat Sinun dia minta, kat Sanun semua dia minta. Kat rumah dia boleh buat stor beras, stor gula dan sebagainya. Ada juga yang jual balik untuk dapat duit. Dapat duit bukan apa, dapat duit buat beli pokok ke, buat beli top up ke sebagainya yang tak ada berfaedah. Okey. Dia tak tahu. Kita Islam ajar 3 benda. Pertamanya adalah keperluan. Yang keduanya adalah kehendak. Yang ketiganya adalah kemewahan. Kita kena pandai dulu bezakan keperluan apa, kehendak apa, kehendak apa, dan juga kemewahan tu apa. Okey. Benda macam ni kalau nak cerita sedap sebenarnya nak cerita tu. Keperluan, kehendak dan juga kemewahan. Dia pantang sentuh meja je habis. Hai. Ayalah. Kalau rasa malu nak beritahu saya, beritahu kawan-kawan. Tapi kawan-kawan jangan pula beritahu saya baliklah. Okey, jangan pula kata apa, habis kat kawan tu je, senyap. Okey, kita sama-sama kita jaga kita. Okey, jangan simpan seorang. Okey, insya-Allah jangan risau. Selagi mana kita usaha, selagi kita ikhtiar, selagi itulah ada jalan yang Allah sediakan untuk kita. Okey. Sahabat-sahabat yang lain pun tanya-tanyalah khabar. Jangan pula rasa kata apa, kita makan KFC, kita makan Domino.
Domino sebenarnya saya belanja, bukan beli untuk kami. Okay, kita susah. Alhamdulillah lah rezeki kan. Beli untuk nak belanja kawan kepada Farha yang cucu pengasuh ataupun anak saudara pengasuh. Ini birthday dia, so kita orang fikir apa hadiah sebagainya dengan campur PKPD sebagai nak beli sebab tak larat, tak sempat sebagainya, tak apalah kita bagi domino je lah. Tiba-tiba dia return pula satu, beli dua, return pula satu, tak apalah, tu rezeki budak-budak pun dah lama sebut nak makan pisah. Budak tu orang kata rezeki namanya. Okay. Jadi macam saya sebut, jangan kalau susah, jangan simpan, jangan stres. Bagi tahu, luahkan. Okay. Sebab kadang meluahkan itu adalah melepaskan tension kita. Cuma jangan salah orang lah. Takut salah orang tu bertambah tension pula. Itu macam mana. Okay. Dan saya sebut juga, kemudiannya kelas kita akan buat lagi 12 sesi. Okay. Ada sesi 12 hari lagi. Kita akan saya usaha untuk buat setiap hari. Kita nak cuba settle sebelum Raya Haji. Sebelum Raya kita settle. Raya Haji 20 hari bulan. Maknanya kalau boleh 18 pun dah settle. Sebab saya nak, macam baru ni, saya nak closing. Saya nak kira seorang-seorang pula. Paling penting, nak upload lah kan. Untuk ilmu sebab saya mungkin sebar dan sebagainya. Okay. Dan juga sama juga, macam saya sebut bantuan tadi, sama juga kepada jiran ataupun mana-mana yang kalian kenal. Okay, bagi tahu je lah. Tak ada masalah. Kita tolong. Walaupun non-Muslim sekalipun, tak ada masalah. Okay, sebab kita tolong manusia. Terutamanya orang-orang Islam, lagilah kita tolong. Tapi yang bukan orang Islam, tak semestinya kita biar. Kena tolong juga, tak ada masalah. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada yang join kelas pada malam ini. Semoga ada manfaat insya-Allah. Walaupun kita bicara pasal niat hingga Fatihah saja, tapi saya rasa ramai antara banyak yang boleh dapat banyak manfaat yang boleh kalian dapat daripada apa yang saya kongsikan malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan ia sebagai saham saya di akhir hari kiamat nanti insya-Allah. Okay, terima kasih banyak-banyak dan ampun dan maaf ada salah dan silap. InsyaAllah apa-apa untuk kelas lepas ni saya akan maklumkan. InsyaAllah. Okay. Saya sudahi kelas kita ini dengan lafaz yang mulia. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan kelas kita, kelas pertama kita bulan Julai ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.